Okey, baik. Sebelum kita mula ni, pastikan atas meja awak, pastikan dah ada kertas modul yang saya dah bagi pada hari semalam. Okey, dengan siap jawapan lah kalau boleh. Okey, dengan alat tulis yang sepatutnya ada. Okey, dan juga kalkulator dan juga kertas rumus. Okey, jadi untuk hari ni saya akan mulakan dengan program TMJ yang kali kedua. Okey, untuk kumpulan yang kedua kali pertama saya dah Puan Zainal dah buatkan pada minggu lepas. Okey, jadi apakah tujuan utama kita buat TMJ ni? Yang pertamanya adalah saya nak kongsilah sedikit cara bermakahan untuk cara bermakan untuk kertas 2. Okey, untuk MS SPM. Okey, yang keduanya adalah saya nak ajar awak macam mana kita nak tuliskan jawapan dengan betul supaya awak boleh dapat markah. Okey, kalau tak sebab ada pasal dah memahati awak punya jalan kerja, ada yang boleh dapat jawapan. Tapi masalahnya dia tak boleh dapat markah penuh sebab dia ada silap step. Okey, yang ketiga adalah apakah kesilapan yang umum yang dilakukan oleh cara SPM Okey. Jadi nanti kita akan tengok satu persatu lah ni. Okey, jadi di mana kalau untuk kertas 2 ni, hari ni kita akan fokus kepada kertas 2 sebab masa tu memang tidak mencukupi Okey, 1 jam setengah kalau kita nak cover dua paper memang tak boleh. Okey, jadi kita untuk hari ni kita cuma akan fokus kepada kertas 2 saja. Di mana pada kertas 2 tu, okey, awak akan nampak dia ada 3 simbol yang biasa digunakan dalam pelantaan. Yang pertamanya adalah P, okey, ataupun dikatakan sebagai pengetahuan ataupun pemahaman. Yang kedua adalah jalan kerja. Okey, yang ketiga adalah N Okey, K adalah jalan kerja, N adalah answer ataupun jawapan. Okey, jadi kalau dia tuliskan dekat awal jawapan tu, dia gunakan simbol P1, K1 ataupun N1. Bermakna setiap langkah ni awak akan dapat markah. Awak akan dapat 1 markah. 1 markah P1 dia mewakili, maksudnya 1 markah untuk pemahaman. K1 maksudnya awak akan dapat 1 markah tu untuk jalan kerja tu. Ataupun tak akhir sekali mesti kena ada jawapan. Okey, dan jawapannya akan menggunakan simbol N N1. Okey, ini yang adalah bahagian yang paling penting Okey, supaya awak tak rugilah kalau tak dapat markah disebabkan awak tercecil, awak lupa nak tulis benda-benda macam ni. Okey, yang pertamanya mesti menuliskan subjek bagi setiap bersamaan. Okey, apa yang dimasukkan dengan subjek? Contohnya, kalau awak nak cari luas segitiga untuk PQR. Okey, jadi sebelum awak nak tuliskan persamaan tu, awak gunakan formula 1/2 A, B, sin, C contohnya. Bila awak nak mulakan dengan persamaan tu, kat depan tu mesti kena tuliskan subjek tu. Apa yang awak nak cari? Okey, kalau anda nak carikan luas segitiga APQR tu, pastikan kat depan tu tulisan terang-terang. Okey, tulis kat situ luas segitiga PQR sama dengan 1/2 lepas tu AB sin C. AB sin C tu, ABC tu maksud awak kena terus gantilah nilainya. Okay, tapi kat depan tu mesti ada subjek. Subjek tu mesti kena tulis. Okey, kalau tak tulis kat situ lah awak rugi awak tak dapat markah Okey, yang kedua. Yang keduanya adalah unit Untuk jawapan ni, jawapan untuk metode tambahan okey, unit tidak diperlukan. Tak payah tulis. Awak tak tulis pun tak apa. Okey, tapi kalau awak tertulis, kalau you nak tulis pun boleh. Okey, kalau you nak menunjukkan awak saya faham ni soalan ni, saya nak tulis juga, tak ada masalah. Cuma pastikan unit yang awak tulis tu mesti betul. Okey, contohnya kalau dia nak mencarikan panjang X. Jadi awak tulis X sama dengan 3 cm. Kalau unitnya cm. Tapi jangan awak pergi tuliskan 3 cm bersegi. Itu dah salah. Kalau jawapan awak betul, tapi disebabkan unit awak salah, maka dia akan dianggap bahawa jawapan itu adalah kurang lengkap, kurang sempurna. Maka jawapan akhirnya adalah salah.
Okey, jadi pastikan unit awak tu mesti, kalau tak tulis lagi baiklah. Kalau tulis mesti betul. Okey. Yang ketiga adalah jawapan akhir. Okey, bagi setiap soalan ya. Okey, ada jawapan tertentu soalannya dia adalah mesti 4 angka peti ataupun ke atas. Okey, contohnya. Okey, kalau soalannya adalah melibatkan kebarangkalian. Okey, soalan taburan podomia, soalan taburan normal. Okey, kalau nilai ke dia punya jawapan tu, kalau dia nak carikan nilai kebarangkalian ya. Okey, jawapannya mesti 4 angka bererti. Okey, ini awak kena ingat. Mesti 4 angka bererti, tak boleh kurang. Okey, jangan awak tuliskan. Contohnya kalau jawapannya 0.9318. Okey, 0.9318. 9318 itu dah 4 angka peti. Tapi kalau awak bundakan, ia jadikan 0.932. Kalau you bundakan jadi 3 angka peti, maka jawapan awak adalah salah. Okey, jadi pastikan untuk soalan kebarangkalian, jawapannya mesti 4 angka bererti. Okey. Seterusnya adalah ada juga jawapan tertentu dia memerlukan jawapannya adalah perlu dibundakan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, sebagai contoh. Okey, contohnya adalah graf hukum linear. Okey, pada hukum yang soalan dan lukisan graf hukum linear tu, okey, mula-mula dia minta panelkan jadual. Okey, contohnya log Y lawan dengan X. Jadi di mana nak carikan nak isikan jadual untuk log Y tu, okey, biasanya dia jawapan adalah jawapan nombor perpuluhan tak terhingga. Maksud jawapannya panjang. Okey, jawapannya adalah sangat panjang. 0.986521. Okey, jadi kalau jawapannya adalah tak terhingga, jadi bundakan jawapan tu kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, tapi untuk jadual saja, untuk jadual hukum linear, jawapannya adalah 2 tempat perpuluhan. Okey, supaya senang kita nak cari koordinat dalam graf. Kalau untuk siapa yang nak buat 3 tempat perpuluhan boleh? Boleh, tak ada masalah. 4 boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi cuma yang 2 tempat perpuluhan paling cantik jawapannya. Sebab senang kita nak cari dekat graf kita. Okey, tapi jangan bundakan jadi 1 tempat perpuluhan. Contohnya 0.1. Kalau jawapannya panjang-panjang, awak bundakan jadi 0.1 ataupun 0.3. Itu tak boleh. Okey, kalau 1 tempat perpuluhan memang salah. Graf awak memang tak akan dapat graf linear. Okey, yang itu pertama. Yang keduanya adalah sukatan dalam topik sukatan membulat terutama dia nak carikan sudut dan tajah. Okey, jadi biasanya sudut dan tajah tu dia adalah awak kena ambil 2 tempat perpuluhan Contohnya 36.89 tajah. Okey, mesti ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, yang ketiga adalah soalan nombor inteks Nombor inteks ada 2 bahagian. Okey, ada dua bahagian yang kita kena bundakan jadi 2 tempat perpuluhan. Yang pertamanya adalah nombor inteks, nak carikan inteks harga. Okey, nak carikan nilai I tu. Okey, biasanya jawapannya 2 tempat perpuluhan. Okey, dan juga satu lagi adalah bila dia nak carikan harga. Okey, harga dalam unit RM. Nak carikan harga, pastikan jawapannya mesti juga dalam 2 tempat perpuluhan. Sebab kita boleh bacakan nilai RM tu sampai ke unit sen Okey, sebab sen tu dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi inilah bahagian yang awak kena ambil perhatian Okey. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Soalan rutin dengan soalan K4 Okey, kalau dalam yang subjek M macam mana kita nak bezakan soalan rutin dan soalan K4? Okey, mungkin biasa awak dah dengar dah soalan rutin dan soalan K4, memang dah biasa dah. Okey, soalan rutin soalan biasa yang soalan pendek. Soalan K4 soalan panjang dalam bentuk ayat.
Okey, lepas tu dia perlu jalan kerja yang banyak. Okey, awak kena bentukkan strategi. Okey. Jadi untuk ML bezanya adalah kalau untuk yang soalan rutin, dia soalannya sederhana ataupun aras rendah. Okey, dia juga ada aras tinggi, tapi dia punya jalan penyelesaian dia memang jelas. Memang jelas. Awak nampak je soalan tu, awak dah tahu dah, oh ni, saya tengok soalan ni. Okey, saya tengok ada dia bagi dua persamaan linear. Dah tentu itu guna soalan guna penyelesaian bersama sentak. Sana guna kaedah penghapusan dan guna kaedah penggantian. Itu memang soalan yang sangat jelas. Maksudnya dia soalannya terang-terang je. Okey. Tapi kalau untuk soalan kebat, soalan kebat adalah penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik. Okey, jadi awak dalam soalan kebat dia adalah awak kena struktur. Okey, awak kena fikirkan strategi. Okey, di mana awak fikirkan operasi apa yang sesuai digunakan dalam menyelesaikan soalan tu. Okey, jadi yang keduanya adalah menentukan kebenaran nilai. Yang ini adalah sangat penting. Okey, apa yang dimaksud dengan menentukan kebenaran nilai? Okey, kita tengok pada. Okey, nanti saya akan ceritakan kemudian. Okey, SPM pada tahun ni, pada tahun ni 2020 okey, tapi dah dipostponkan kepada awal tahun depan bulan 2. Okey, di mana di Jangga ada 50% daripada kertas tu. Okey, untuk semua subjek, 50% daripada soalan daripada kertas tu semua adalah soalan kibat. Maksudnya 50 soalan rutin dan 50 soalan kibat. Okey, untuk SPM akan datang. Untuk SPM akan datang. Itulah dia punya pengagihan soalan rutin dengan kibat. Okey. Jadi okey, untuk hari ini saya nak uh, nak sampaikan teknik menjawab. Okey, untuk soalan-soalan untuk topik-topik berikut. Okey, kita hari ini kita akan fokus kepada kertas 2. Okey, pada minggu lepas Puan Zainah dia dah terangkan. Okey, dia dah mengajar dah terangkan topik-topik seperti lumpur teks, hukum linear, penyelesaian segitiga dan bersama sentak. Okey, khas untuk kumpulan 3. Okey, tapi untuk hari ni disebabkan awak punya range mark tu adalah berbeza. Bermakna awak mesti kena awak mesti kena belajar lebih topik daripada kumpulan 3. Jadi saya dah tambahkan 6 topik ke bawah. Iaitu vektor, taburan kebangkarian, sukatan membulat, geometri koordinat, fungsi trigo dan juga pengamiran. Okey. Jadi di mana saya dah hantar dalam QC soalan-soalan yang akan kita pinjam pada hari ini. Jadi awak boleh tengoklah soalan awak dan juga semak jawapan. Okey. Macam mana saya nak pinkan satu lagi account macam mana nak pin ini. Bukan. Puan Zarina dia. Puan Zarina, where are you? Okey, boleh kejap. Yang ini kot. Ada. Okey, baik. Saya mengikuti. Sekarang saya dah pin dah. Saya tak tahu saya dah pin dah. Okey, gas screen awak nampak dah kertas apa tu? Kertas modul saya.
Sebab saya tak tahu apa yang awak nampak Boleh. sekarang. Awak Boleh, nampak boleh macam nampak. saya boleh eh? Okey. Boleh, boleh. Jelas boleh. Okey, terima kasih Puan Zainal. Okey, baik. Okey, jadi inilah tajuk inilah tajuk yang kita akan bincang pada hari ini. Okey, nanti adjust sikit. Naikkan sikit. Okey, baik. Okey, lepas ni nanti saya akan hantar ke dalam grup Okey, di mana soalan saya sudah hantarkan pada hari semalam dan juga yang jawapannya. Okey, jawapan saya akan hantarkan lepas program ni ke dalam grup masing-masing Okey, ke dalam grup 5A dan juga 5KA Okey, 5A akan dihantar oleh Puan Zainal nanti Okey. Okey, untuk yang soalan kita fokus kepada soalan pertama dulu Soalan pertama. Okey, soalan pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah lombok indeks Okey, setakat ni soalan-soalan yang dalam SPM tu okey, masih dalam bentuk rutin Soalannya adalah soalan format bentuk rutin. Okey, belum lagi ada soalan kibat Okey, jadi di mana biasalah ada soalan yang ditanyakan apabila dia bagikan dia punya soalan di atas tu. Okey, lepas tu awak kena baca soalan. Okey, lepas tu soalannya adalah okey, katakan ada seorang dia nak jual yong tofu Okey, dia nak buat yong tofu Jadi kat bawah ni inilah ramuan yang digunakan untuk membuatkan yong tofu. Okey, pada harga pada dua tahun yang berbeza. Yang sebelah intens ini adalah pemberat. Okey, pemberat tu boleh dalam bentuk beratus, boleh dalam bentuk nisbah. Okey, pemberat boleh dalam bentuk beratus Kalau beratus dia punya jumlah beratus mesti 100% Okey, dia boleh dalam bentuk beratus. Yang kedua, dia boleh dalam bentuk sudut Dia boleh diwakili dalam bentuk sudut. Kalau sudut, biasanya dia buat dalam catepai. Dia buat dalam catepai, iaitu jumlah sudut untuk setiap item mesti sama dengan 360 darjah. Okey, yang ketiga dia akan bagi bilangan. Okey, yang keempat adalah dia bagi dalam bentuk nisbah. Okey, nisbah P, nisbah dengan Q, nisbah dengan R, nisbah dengan S. Okey, jadi di mana yang ini dia adalah diberi dalam bentuk beratus 100% Okey, lepas tu Okey, untuk hari ini saya tak akan ajarkan macam mana kita nak selesaikan soalan tu. Okey, saya hanya akan bagi tahu dia punya cara bermakahan sahaja. Okey, untuk soalan A tu merupakan 3 markah mencarikan X, Y, Z. Inilah biasa. Okey, bila dia nak carikan X, Y, Z tu, okey, kat mana anda boleh sembang jawapan awal kat mana kita akan dapat jawapannya. Okey, sebenarnya kalau ni 3 markah dia dah bagi. Ini kertas ni pun salah bagi markah Okey, salah bagi markah. Okey, markah yang pertama tu K1. Okey, K1 adalah jalan kerja Okey, jalan kira. Okey, bila dia menunjukkan jalan kiranya, inilah jalan kiranya. Maka awak akan dapatkan K1. Menunjukkan jalan kiranya salah satu. Mana satu atau maksudnya salah satu lah. Mana-mana nampak jalan kerjanya dapatlah K1. Maksudnya dapat satu markah untuk jalan kerja. Okey, di mana untuk jawapan pula. Okey, dan jawapannya ada 3. Okey, tapi untuk mendapatkan markah penuh untuk tiga-tiganya, okey, markah penuhnya adalah 2 sahaja untuk answer, untuk jawapan akhir. Walaupun ini 3. Awak mesti kena dapat 3 di kuartal baru dapat 2. Okey, kalau you dapat 2 betul, 1 salah, you dapat 1 je. Aku akan dapat 1 markah saja. Okey, kalau 2 betul, 1 salah. Okey, jadi kat sini dalam pemakahannya and untuk answer Okey.
Unit, okey, dalam kurungan tu maksudnya, okey, awak tak tulis unit pun tak apa. Okey, kalau tulis mesti betul, tak tulis pun tak apa, tak payah tulis. Tak payah tulis unit Okey, untuk bahagian B pula. Okey, bahagian B adalah hidung indeks kubahan Ini hidungkan indeks kubahan bagi setiap item ni. Okey, bila nak hidungkan indeks kubahan. Jadi formulanya ni apa dah tahu lah formulanya. Okey, pemberat kali dengan indeks bagi setiap item bagi dengan jumlah pemberatnya. Okey, bagi dah 100% Okey, 100%. Maka dapatlah jawapannya. Jawapan indeks dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan Okey, soalan yang seterusnya. Soalan C. Soalan C adalah jika penjajah itu membelanjakan 250 sehari untuk membeli papan itu dalam tahun 2017. Cari jumlah kos untuk membeli papan itu dalam bulan Mac tahun 2018. Okey, kalau dia melipatkan harga bila nombor indeks dia melipatkan harga, dia hanya satu formula je digunakan. Jadi inilah formulanya. Okey, indeks harga untuk item, untuk setiap item. Jadi formula ni. Okey, harga pada tahun semasa bagi dengan harga pada tahun asas sekali dengan 100. Okey, tapi kat sini dia bukan cerita pasal item. Dia bercerita pasal yung tofu. Hasil buatan daripada setiap item tu. Ni nak cerita pasal yung tofu. Bila dia cerita pasal yung tofu, kita tak boleh gunakan harga tak boleh gunakan indeks untuk setiap item tu. Tapi apa yang kita nak gunakan? Kita akan guna indeks kubahan untuk mencarikan harga yung tofu. Okey, sebab dia dah hasilkan produk. Produk tu adalah kita punya yung tofu. Okey, jadi formula yang sama, cuma indeksnya kita kena ubah. Kita ubahlah jadi indeks untuk yung tofu Okey, dan di mana ini adalah harga untuk membuatkan yung tofu lah pada 2 tahun yang berbeza. Jadi inilah formula yang digunakan. jadi inilah formulanya. Okey. Jadi bila dapat inilah formulanya, iaitu di mana K1 untuk jalan kerja. Okey. N1 untuk mendapatkan harga untuk yung tofu tu. Okey, dia dapat RM311.95 Okey, tapi yang bawah ni apa perbezaannya? Sebab kalau you perhatikan pada soalannya, okey, mungkin ada yang dia silap, dia bawa sampai sini je. Okey, dan bawah dia tak dapat. Kenapa dia tak dapat? Sebab awak kena baca soalannya berhati-hati Okey, di mana dia kata jika penjajah itu membelanjakan 250 sehari. So ini yang nilai awak dapat ni adalah untuk harga untuk sehari saja. Okey, tapi dia nak cari jumlah kos untuk membeli papan tu pada bulan Mac. Okey, kalau pada bulan Mac ada berapa hari? 31. Okey, 31 31. Jadi awak kena taraf dengan 31 hari. Taraf dengan 31 hari baru dah dapatkan jawapan. Okey. Jadi kat sini lah awak boleh dapatkan dua nilai 2N Okey, soalan yang keempat Kos bagi setiap semua bahan meningkat sebanyak 14% pada tahun 2018 hingga 2020. Okey, cari indeks bahan pada tahun 2020 berasaskan 2017. Okey, jadi ini adalah indeks yang melipatkan 3 tahun. Kalau dia melipatkan 3 tahun, okey, inilah formula yang awak dah belajar. Okey, iaitu menggunakan smile. Okey, muka senyum. Okey, jadi inilah formulanya. A kali B bagi C sama dengan 100. Okey, jadi inilah formula untuk mencarikan jawapan. Okey, jadi bila awak masukkan formula, dapat 1 markah untuk jawapan kerja dan 1 markahnya untuk jawapan. Okey, jadi rasanya dah faham semua tak ada masalah Okey, semua dah faham Okey, baik. Okey, kat sini ada ada tulislah berapa kesilapan yang biasa belajar dah buat dalam SPM. Okey. Ini adalah kesilapan yang umum bagi jalur SPM.
Okey, kalau you tengok pada soalan satu ni A, B, C, D, rasanya manakah kesilapannya? Boleh tak siapa yang bagi tahu apa kesilapan untuk A, B, C dan D? Saja Kalau boleh respon Jangan Nah, bagi seluruh dekat seorang. tak apa, awak tengok mana satu soalan yang awak boleh jawab. Bagi pandangan. Yang A tak ada jalan kerja. Yes, very good. A tak ada jalan kerja. Okey, maka kalau A tak ada jalan kerja tak ada ya. Bila jalan kerja tak ada tu apa? Jadi di mana jumlah markahnya akan tolak satu Kalau soalan ni dapat 3 markah, jadi maksudnya dia akan tinggal 2 markah je sebab tak ada jalan kerja. Kalau soalan B, Salah je. okey, soalan B sebagi awak tengok dia punya jalan kerja. Dia punya jawapan. Ada jalan yang panjang tu. Tak ada pergantian. Tak ada penggantian. Okey. Okey, itu salah satu faktornya. Okey, kalau untuk siapa yang nak tuliskan terus dapatkan jawapan okey, pastikan jawapan awak ni sama dengan jawapan jalan kerja awak. Kalau jawapan awak sama, maka awak akan dapat markah penuh. Kalau sama. Kalau you dapat jawapan ni tak sama dengan 1, 2, 4, 8, 5, you dapat markah penuh Tapi sekiranya kalau awak punya jawapan ni tak sama dengan jawapan pada jalan kerja awak akan terus dapat kosong markah. Okey, jadi ruginya kat situ. Untuk siapa yang tak suka nak tulis panjang-panjang ni. Kalau untuk awak yang dah tuliskan panjang-panjang ni, okey, awak dah boleh dapat 1 markah untuk jalan kerja. Sebab ini tak akan dapat jalan kerja Jalan kerja awak kosong Okey, sebab ini adalah hasil daripada yang atas ni. Dia bukan jalan kerja sebenarnya. Jadi tak ada jalan kerja. Kalau jalan kerja awak tak betul, memang tak ada lah. Jadi maknanya awak mesti kena tunjukkan jalan kerja yang panjang-panjang tu. Supaya awak boleh dapatkan K1 ni. Walaupun kalau jawapan awak salah pun, at least awak boleh dapat K1. Sebab awak dah tunjukkan jalan kerja awak. Okey, kalau soalan C, Dia salah nilai X. salah nilai X. Yes. Kenapa dia salah? Okey. Kenapa X dia tu salah? hari. Silap. Excellent. Sebab dia bunda jadi satu tempat perpuluhan. Okey, sebab dia bundakan jadi satu tempat perpuluhan patutnya adalah 2 tempat perpuluhan sebab dia melibatkan nilai ringgit Ringgit dia boleh ambil jawapan sen sampai sen 2 tempat perpuluhan. Disebabkan dia bundakan, bila dibundakan maka jawapan dia salah. Okey, sebab kita boleh ambil sampai 2 tempat perpuluhan. Okey, tapi jalan kerja masih dapat 1, tapi dia punya jawapan tu not. Dia kata dia punya jawapan dia N kosong tak dapat jawapan. Okey, bahagian D pula. Beratus. Kalau awak tengok skema tu sama dah jawapan. Soalan D adalah dia silap mana? Sebab dia dah kata dia naik sebanyak 40%. Tapi dia dah lupa nak tambah dengan 100. Okey, memang biasa belajar buat. Dia lupa nak tambahkan dengan 100 Okey, sebab di mana tahun 2018 adalah merupakan tahun asas. Jadi tahun asas dia beratus mesti kita akan letaknya sebagai 100%. 100. Okey, jadi bila dia sampai ke tahun 2020, okey, dia punya beratusan naik sebanyak 40%. Maka bermakna 2020 dia punya indeksnya akan jadi 114. Jadi
patutnya kita kena tandakan 114 Okey, jadi inilah kebanyakan ini adalah kesilapan yang biasa dilakukan untuk audit calon Okey, kita teruskan kepada soalan 2. Okey, soalan nombor 2. Ini adalah soalan kebat. Okey, ini adalah soalan kibat untuk bersama sentak, di mana awak kena tengok bacakan dia punya soalan tu dalam ayat tu, awak kena kerahkan bersamaannya. Okey, bila awak berjaya menkerahkan dua bersamaan yang diberi, maka awak dapatlah P1. Ini salah skema. Jangan tak awak dapat P1 Okey, awak akan dapat P1. Okey, P1 maksudnya pengetahuan. Awak dah faham. Okey, kena guna rumus ni untuk membentukkan bersamaan. Ini adalah pemahaman. Okey, bila awak selesaikan penyelesaian jalan kerja kat tengah tu, barulah kita gunakan jaran kira. Okey, bagi markah untuk jaran kerja. Bawah ni jaran kerja. Akhir sekali, jawapan. Okey, jadi di mana kat sini dah dapat markahnya. Okey. Awak akan dapat satu markah untuk bentukan bersamaan ada dua persamaan dibentuk. Lepas tu bila dia jadikan ambil bersamaan ini tu jadikan bersamaan ketiga, maka awak akan dapatkan satu markah lagi sebenarnya. Kat situ awak dapat 3 markah untuk yang atas bersamaan saja. Okey, 3 bila masukkan ke dalam bersamaan yang pertama, jadi satu markah jalan kerja akan diberi. Okey, lepas tu selesaikan. Bila selesaikan mencarikan nilai X dengan Y dengan menggunakan pemfaktoran. Okey, dengan menggunakan pemfaktoran ataupun gunakan faktor ataupun pakai rumus maka satu markah lagi diberi. Okey, lepas tu nak dapatkan nilai Y. Nilai Y tu sebab ini nilai ni ada jawapan. Jadi patutnya adalah N N1 nilai X. Okey, dan jawapan akhir. Okey, jadi apa bezanya antara bersama soalan rutin dengan soalan kebat Sebab biasanya soalan rutin dia melibatkan jaran kira yang pendek je. Dia sampai sini je. Ini dah rutin. Dia sampai sini je. Carikan X, carikan Y. Okey, inilah soalan rutin. Okey, kita pun tak tahu apa sebabnya kita nak carikan X dan Y. Apa kegunaannya X dan Y? Kita tak pasti, tak tahu. Kita menyelesaikan soalan tu je. Okey, soalan diberi, kita selesaikan. Itu je. Itulah soalan rutin. Bila dia minta awak selesaikan soalan, okey, selesaikan masalah. Okey, biasanya dia akan bagi masalah. Kalau kibat. Ya, kawan nak selesaikan masalah tu. Okey, bila awak selesaikan masalah tu, itulah kibat. Jadi, sampai bawah inilah kibatnya. Okey, jadi di mana bila awak dah jawab sampai dapatkan X dan Y tu, kalau soalan kibat tu, awak akan jadi, di mana awak kena teruskan lagi Okey, awak kena menentukan kebenaran X dan Y ni. Mana satu pasangan yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan soalan awak. Untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kalau bagi dua ni, satu boleh digunakan dan satu tidak boleh digunakan. Jadi anda akan fikirlah. Okey, ikut logical. Awak kena fikir mana satu yang boleh digunakan, mana satu yang tidak sesuai digunakan. Kalau kena tengok sini, pasangan yang pertama tu memang tidak sesuai digunakan. Okey, kenapa? Sebab Y-nya kosong. Kalau ikut pemikiran logical, Y tu tak boleh kosong. Sebab Y-nya mesti ada nilai. Jadi yang bersama pertama jawapan yang bersama pertamanya kita memang tak boleh lah. Ini dia kena potong. Kena potong jawapannya. Kita ambil yang jawapan yang kedua. Okey, kita ambil jawapan yang kedua. Okey, jadi kita gunalah Y sama 2 dan X sama 8 masukkan. Lepas tu carikan luasnya. Lepas tu kita taratkan. Jadi dapatlah jawapan. Okey, jadi inilah penyelesaian untuk soalan nombor 2. Okey, kat area rumah saya ni tengah hujan tepat jadi akan bising sikit lah. Okey, tunggu sebentar Okey, awak tolong cek dulu. Okey, tolong cek tolong carikan kesilapan. Okey, carikan kesilapan
soalan kedua. Tak faktor. Okey, boleh. Okey, yang pertama ni, apa kesilapannya? Tak faktor. Yes, tak faktor. Dia tak faktor ataupun tidak menggunakan rumus. Okey, atau tidak menggunakan rumus. Jadi kat sini, dia akan tolak satu markah. Okey, dia akan tolak satu markah ya. Sebab dia tak ada menunjukkan pemfaktoran. Okey, yang kedua? Bentuk am. Sama. Yang kedua ni, ini pun biasa memang ramai belajar. Okey. Dia tak siapkan soalan tu. Okey, dia hanya carikan Y, tapi dia lupa nak dapatkan X. Dia buat kerja separuh je. Separuh jalan je kerja dia. Okey, dia lepas dia dapat X, dia lupa nak cari Y. Ataupun dia dapatkan Y, dia lupa nak cari X. Okey, itulah kesilapan kedua. Okey, kesilapan yang ketiga. Haikal ada Haikal? Macam senyap je awak semua ni. 3 tak ada dalam kerja. Jalan kerja ni betul tak? Okey, yang pertama kita cek yang ni. Ini betul tak? Betul. Betul. Negatif. Okey. Sebelahnya silap Silapnya kat mana? 20. Kurungan Silapnya tak ada kurungan 20. Negatif 20 kuasa 2 adalah sama dengan negatif 400 . Kalau kurungan negatif 20 kuasa 2 adalah sama dengan 400. Jadi nilai yang berbeza . Satu negatif, satu positif. Okey, ini silap. Yang keduanya silap yang mana? Okey, ini pun ramai belajar buat silap yang sama ni. Dalam soalan dia minta X. Bagi Tapi Y. jawapannya dia bagi Y. Y. Itu yang silap. Bila dia silap kat sini, maka jalan kerja dah salah. Nilai Y salah. Nilai X salah. Jadi 3 markah hilang. Okey, disebabkan careless. Okey, yang ini pun paling ramai yang memang ramai yang careless kat sini. X tiba-tiba nak cari X, tiba-tiba jadi Y. Okey, jadi itulah kesilapan lah yang tersebut tadi calon. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan nombor 3. Okey, saya nak cepat sikit . Letak nanti 3.30 kita tak sempat nak habiskan. Okey, ini adalah soalan yang agak kebat jugalah. Okey, sebab dia melibatkan eksperimen . Okey, ini adalah soalan yang biasa pada jumpa lah. Jadi saya tak nak terangkan banyak sangat. Okey, jadi di mana saya nak terangkan dekat sini je. Okey, untuk awak punya jadual tu, jadual mesti 2 tempat perburuhan . Ingat, dalam jadual seperti apa yang saya dah terangkan tadi tu, mesti 2 tempat perburuhan. Okey, tapi kalau awak nak bagi 3 tempat perburuhan, nak bagi 4 tempat perburuhan pun boleh. Boleh diterima. Dia boleh terima sampai 4 tempat perburuhan. Okey, nak tambahkan lagi pun boleh. Tapi yang paling baik, yang paling cantik 2. Yang paling cantik 2 tempat perburuhan untuk mengisi nilai dalam jadual . Okey, untuk keraf pula, lepas awak dah bentukkan keraf apa kena,
buatkan graf. Okey, buatkan graf tu. Okey, lepas tu carikan line of the best fit. Okey, garis apa dah? Apa lama dah? Okey, saya lupa dah. Garis yang tercantik dah. Okey. Bila awak dah ada carikan garis cantik, awak kena adjust lah awak punya pembaris lah. Okey, belikan pembaris yang Lucina Okey, supaya awak boleh adjustkan pembaris awak. Dan di mana bila awak lukis garis titik yang pertama yang dilalui oleh pembaris tak semestinya titik yang mula-mula titik mula-mula tak semesti kena Jangan awak tak payah awak mesti kena ukur daripada ukur adjust daripada titik pertama, tak semesti. Okey, awak kena adjustkan pembaris sehingga awak dapat menyentuh sebanyak titik yang boleh. Okey, di mana titik yang tidak disentuh tu, okey, mesti terletak balance, ada di sebelah atas dan di sebelah bawah garisan. Okey, kalau ada dua titik tak sentuh, maksudnya satu di atas, satu ke bawah. Kalau ada 3 titik tak sentuh, mesti 2 yang di atas, 2 di atas, 1 ke bawah. Ataupun 2 ke bawah, 1 ke atas. Itu yang adil. Okey. Jadi dari segi pemakahan pertama adalah dia punya skala. Skala paksi tu. Okey, skala untuk paksi tu akan dapat 1 markah Okey, di mana skala tu dapat 1 markah. Okey, yang keduanya adalah titik yang awak tanda betul tu. Okey, akan dapat 2 markah ke sini. Okey, 2 markah tu untuk titik. Okey, dan ketiga adalah kelicinan craft awak. Okey, kalau craft awak cantik, maka tambah lagi 1. Craft cantik. Okey, dan craft tu mesti menyentuh sebanyak titik yang boleh. Okey, mesti line of best fit. Okey, jadi kat sini lah pemakahannya. Okey, lepas tu untuk bahagian B bahagian B biasanya adalah penyelesaian masalah Okey, dengan menukarkan persamaan bukan ini kepada ini. Okey, jadi kat situlah awak boleh nampak formula MX tambah C sebab dia adalah bentuk linear. Okey, lepas tu gunakan keturunan, gunakan pindasan Y untuk menyelesaikan soalan. Okey, menyelesaikan masalah dia, tak dapat masalah. Okey, lepas tu akhir sekali apabila X sama dengan 1.44, jadi carilah X sama dengan 1.44. Lepas tu buat garisan betul-betul, carikan nilai Y. Jadi nilai Y kat sini tu, ini bukan nilai Y yang sebenar. Nilai Y kat sini adalah nilai Y untuk log 10 T tolak 8. T tambah 8. Okey. Jadi awak lepas tu pindahkan log ke sebelah, dapatkan nilai T. Bila log dipindahkan sebelah, jadikan shift log ataupun anti log. Okey, jadi itulah dia punya jalan kerjanya. Okey, di mana pemakahannya adalah bila tukar kepada persamaan linear, dapat 1 markah. Okey, menunjukkan keturunan guna formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 sama dengan awak punya nilai M tu, dapatkan keturunan tu, dapat 1 markah. Okey, lepas tu jawapan dapat 1 markah. Lepas tu pindasan Y. Log K sama dengan pindasan Y. Jadi mesti kena ambil pindasan Y dengan betul lah. Okey, itu pun ada markah markah diberi. Pasal markah terakhir yang diberi. Okey, akan dapat. Okey, jadi okey. Soalan 3A. Kenapa tak boleh dapat markah? Tiga A tu, kenapa tidak boleh dapat markah? Sebab dia 140-an. Yes, very good. Sebab dia bagi jawapan dalam 1 perpuluhan saja. Okey. Dan kedua, dia tidak menuliskan dia punya pemberi ubah dengan betul Okey. B. Dua titik yang nak kena tu kat bahagian atas. Yes, very good. 2 titik yang tak kena tu, okey, kat sebelah atas. Okey, kalau awak perhatikan, kalau ada 1 titik tu, dia dah terletak jauh daripada, memang jauh sangat dengan garisan tu, bermakna
titik tu masih bermasalah Ini ada bermasalah Jadi awak kena cek balik. Cek balik awak punya jadual tu. Okey, betul tak titik awak? Kalau dia jauh sangat, kalau jauh sangat memang ada masalah. Awak kena cek sebab mungkin awak tersalah plot titik tu. Okey. Yang bawah ni, okey, bawah ni mungkin kat sini awak nampak tak jelas Okey, yang bawah ni adalah dia melukis menggunakan dua pembaris pendek. Okey, mungkin pada hari periksa tu dia lupa nak bawa pembaris panjang. Jadi dia guna dua pembaris pendek dua kali. Okey, bila dia guna dua pembaris pendek tu, maka apa terjadi? Okey, kerap dia hilang markah dan juga dia punya markah untuk bahagian B ni semua habis. Semua habis, tak boleh. Sebab garis lurus tak betul. Dia ambil 2 titik. Guna cari kecunan pun salah. Okey, semua tak boleh. Habis. Jadi, jangan guna sambungan 2 pembaris. Memang tak boleh. Okey, next. Okey, yang ketiga, kesilapannya adalah belajar dia suka ada yang belajar, okey, dia mencarikan nilai selesaikan bahagian B tu, mencarikan nilai K dan N dengan menggunakan bersamaan. Dia main ganti je. Dia gantikan kecunan, dia gantikan C, lepas tu dia carikan T kat sini. Dia main ganti guna bersamaan, tapi dia bukan menggunakan graf. Okey, dia tak selesaikan menggunakan graf Jadi dia guna bersamaan. Tak boleh, salah, semua habis. Okey, jadi itulah kesilapannya. Okey, soalan nombor 4. Okey, lepas ni. Okey, soalan nombor 4 Soalan nombor 4 adalah soalan penyelesaian segitiga. Okey, yang melibatkan 3 dimensi Okey, melibatkan 3 dimensi. Ini dah jadikan soalan rutin. Sebab sebelum ni memang dah pernah ada keluar soalan macam ni. Bila ada soalan tu tak pernah keluar dalam SPM, maka dia akan jadikan soalan rutin. Maksudnya soalan tu dah biasa dah. Okey, jadi kat sini lah. Ini saya tak payah banyak bercakap lah kat sini. Sebab dia, awak tengok je dah jalan kerjanya. Okey, yang pertamanya adalah mencarikan panjang menggunakan dua segitiga. Jadi mestilah tentukan dia punya persamaannya. Okay, lepas tu carikan jawapan. Jadi dapatlah jalan kerja. Jalan kerja dan markah. Okey, yang kedua, menggunakan betua kos. Okey, menggunakan betua kos. Jadi menggunakan betua kos, jalan kerja yang diberi. Dan jawapannya juga pun diberi. Okey, yang ketiga, menggunakan betua sin. Bila awak menggunakan satu formulanya, maka diberi. Okey, maka jalan kerja akan diberi. Okey, maka jalan kerja diberi dan bahasa jawapan diberi. Okey, jadi inilah maka yang diberi Kalau untuk siapa yang dia ada yang buat jawapan yang panjang-panjang tu, contohnya dia kat sini dia buat lagi AD sama dengan dia kembangkan ni, dia tolakkan ni, dia buat jalan kerja yang panjang. Buat akhir sekali dia dapat jawapan 114.07 AD Okey, di mana maka yang diberi cuma pada permulaan jalan kerja dengan akhir jawapan je. Jawapan akhir. Jalan kerja yang tengah-tengah ni memang tidak diberi markah Okey, kalau kat sini you tak buat pun tak apa sebenarnya. Kalau cepat tu you boleh tekan kuarter, tekanlah teruskan jawapan awak. Okey, tak pakai jawapan. Tak payahlah awak buatkan jalan kerja kat tengah-tengah ni. Sebab kat sini kenapa? Sebab dia akan merugikan masa. Dia akan merugikan masa kalau you buat satu step. Buang masa kat sini. Jadi untuk siapa yang belajar nak pandai, jadi pandai, buat terus. Mula dengan jalan kerja. Okey, kalau yang jalan kerja tu, yang tengah-tengah tak penting, terus jawapan. Okey, maka kat situ akan tolong awak, membantu awak menjimat banyak masa lah. Okey, tengok kat sini, soalan 3 pun sama. Okey, dia tak ada tunjuk pun, dia pindahkan sin ke sebelah untuk carikan CAD. Tak payah. Okey, kat ini, kalau yang ini, awak terus ambil kalkulator awak. Okey. Terus ambil kalkulator nak cari CID kan. Okey, sin. Mana dia? Sin 35 bahagi 14.07 sama dengan tak dapat jawapan kat sini kan. Lepas tu ini bina sebelah taraf 3.985 sama dengan. Ni dah selesai dah taraf. Tinggal sin CID je.
Okey, nak carikan CAD, sin pindah sebelah, tekan shift sin. Shift sin, answer. Sama dengan, okey, itu jawapan dia. Terus je buat jawapan. Okey, jadi tak payah Walang Lugi payah masa untuk selesaikan soalan tu, tak perlu. Okey, ini adalah cara yang memang cara yang bijak lah. Okey, untuk dia cimakan payah masa. Okey. B1. Okey, B1 adalah lakaran segitiga yang baru ya. Okey, jadi kat sini dia buat ambillah buat mangkuk, lepas tu buat kali lurus, tandakan C kepada C tanda, dapat 1 markah. Okey, dapat 1 markah. Lepas last sekali carikan panjangnya. Cari panjang AC kat sini. Okey, dapat markah lagi. Menggunakan petusin. Okey, baik. Okey, kat sini kesilapan yang belajar buat tu agak banyak sikit lah. Okey, sebab kat sini memang ada ramai yang buat kesilapan. Okey, kita tengok pada soalan 4A dulu. Okey, 4A2. Okey, apa kesilapan yang dia buat? AD kuasa 2. Yes, very good. Sebab tak ada kuasa 2. Bila tak ada kuasa 2 tu, sebab formulanya, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, ini dah rumus yang sebenar. Okey, kalau awak tak tuliskan kuasa 2, maksudnya ini adalah rumus yang tak betul. Okey, ini adalah rumus ajaran sesat. Rumus yang sesat ni memang tak betul, tak ada. Tak boleh. You jangan pandai-pandai tukar formula ya. Tak boleh. Jadi bila tak ada kuasa 2 kat sini, walaupun jawapan awak betul, jadi di mana awak akan kehilangan 2 markah. 2 hilang sebab awak tak salah. Okey. Yang soalan 2, soalan A2 yang satu lagi. AD. Yes, very good. AD. Subjek D tak ditulis. Okey, kalau dia tanpa menuliskan AD, okey, dia akan dapat atas tu memang betul. Okey, tapi bawah ni salah. Kalau dia tak tuliskan AD, dia beranggapan bahawa 14.07 ni merupakan jawapan untuk AD kuasa 2. Bukan jawapan untuk AD. Okey, jadi subjek mesti ditulis dengan betul. Okey, AD mesti kena ditulis. Okey, baik. Jadi dia akan dapat kosong markah. Okey. Soalan 4A3. A3. Ni kita tengok pun tengok dah bersamaan dah betul dah. Sebab dia tak tuliskan sin ni. Kosong. Sin tidak ditulis. Okey, yang keempat. Sudut CAD. Yes, dia tak tuliskan CAD, subjek tak ada. Ini patutnya ada sin ya. Okey, subjek dah ada. Jadi tak ada markah untuk jawapan. Okey. Untuk B pula. Lakaran segitiga baru. Okey, untuk B1 ni, untuk mendakarkan segitiga baru ni, kesilapan yang dibawa dia belajar ni adalah tidak menggunakan pembaris ya. Okey, tidak menggunakan pembaris. Dia main freehand je. Okey, dia lukis menggunakan freehand, tak boleh salah. Okey, freehand memang tak boleh. Okey, yang bawah ni adalah okey. Dia tak label. Sebab kalau dia tak label tu, kita tak tahu kat mananya titik AD dengan C prime Okey, jadi ini pun tak akan dapat markah Okey. Soalan 5 adalah soalan geometri koordinat. Okey, geometri koordinat. Soalan A tu adalah dia mencarikan bersamaan garis lurus yang melalui titik R dengan bersenjangan dengan PQ.
nak cari bersamaan kaki lurus bersenjang. Sedangkan untuk B pula mencarikan nisbah luas segitiga PQR dengan OPQ. Okey, nak carikan luas PQR dan carikan luas segitiga OPQ, lepas tu buat dalam bentuk nisbah, bahagikan. Bahagikan PQR dengan OPQ. Dapatkan nisbahnya. Okey, yang ke C adalah ni locus Okey, soalannya melibatkan locus. Kalau locus mesti menggunakan formula jarak menggunakan formula jarak X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dalam punca kuasa 2. Okey. Jadi untuk mencarikan bersamaan kaki lurus bersenjang, jadi mana biasa dia menimbulkan kecurunan. Okey, menimbulkan kecurunan adalah P1 pengetahuan. Okey, jalan kerja. Okey, menimbulkan jalan kerja Y1 tolak Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Okey, itu K1. Dan akhir sekali, jawapan akhirnya. Awak susun semula bersamaan tu. Jadi, dapatlah jawapan. Okey, untuk jawapan bersamaan ini okey, dia boleh diberi dalam bentuk ini, bentuk kecurunan. Juga boleh diberi dalam bentuk am Bentuk kecurunan maksudnya bentuknya sama dengan Y sama dengan M tambah C. Ataupun bentuk boleh jadikannya sebagai bentuk am pun boleh. Okey, jadi boleh bagilah dalam apa-apa bentuk bersamaan. Okey, untuk B pula, okey, dia nak carikan luas segitiga. Jadi luas segitiga gunalah formula 1/2, lepas tu X1, Y1 susun koordinatnya. Okey, dan last kali mesti balik kepada sudut yang dia punya koordinat akhir mestilah sama dengan koordinat pertama. Lepas tu kembang antara silang. Tak pegang jawapan. Okey, lepas tu buat dalam bentuk nisbah. Okey, jadi kat situlah dapat markah. Q1 adalah markah untuk jalan kerja. N1 adalah markah untuk jawapan. Okey. Ini adalah kat sini sorry pemakaian markah dia ada masalah sikit. Okey, ini adalah N1 markah untuk segitiga. Okey, lepas tu dia cari nisbahnya, dapatlah jawapan lagi. Okey, dapatlah markah N1. Last kali adalah locus. Okey, untuk locus tu, tengok kalau dia tuliskan simbolnya. Okey, dia keluarkan data, dia tuliskan 2 SP sama dengan 1 SQ. Ini pun dia dapat markah untuk jalan kerja. Jalan kerja, mana-mana satu yang lambat, yang lambat dia akan dapat K1. Okey, mana-mana satu Okey, dia kalau dia buat SP, dia guna SP masukkan formula dapat juga K1 ataupun dia buat SQ dapat juga K1. Mana-mana satu. Okey, K yang kedua adalah bila dia samakan, dia buat bersamaan penuh. Okey, dia samakan, dia buat bersamaan penuh dapat satu K1. Akhir sekali adalah jawapannya. Jadi itulah maka pengakihannya. Okey, soalan 5. Okey, soalan 5 ni saya hanya tunjukkan sikitnya dia punya kesilapan belajar biasa dibuat tu. Iaitu yang pertamanya. Okey, luas segitiga Bila awak tengok luas segitiga tu, luas segitiga ni salah Okey, yang belajar buat ni salah. Kenapa? Yang pertama, dia tidak letak 1/2. Memang biasa belajar lupa letak 1/2 ke depan. Yang kedua, okey, bila dia masukkan titik P, Q dengan R, dia lupa nak letak P di belakang. Maka di mana awak nak tambah lagi satu koordinat P ke belakang lepas tu taruh silang. Okey. Untuk yang locus pula. Locus ini adalah biasanya belajar salah memasukkan formula. Okey, formulanya adalah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, tapi belajar dia tersalah formula. Dalam tu dia letak tambah, tengah tu letak tolak. Dia memang biasa. Okey, ini memang biasa Okey, dia salah dekat simbol. Salah dekat simbol. Okey, baik.
Okey, kalau tak ada masalah semua ya. Saya akan teruskan dengan soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 adalah soalan sukatan membulat Ini ada soalan kebat. Okey, soalan kebat. Okey, lepas tu dia minta mencarikan luas randau bagi kawasan kain ni yang berlorek. Dia nak carikan ni. Okey, di mana bila anda carikan luas untuk yang kawasan kain tu, maksudnya awak kena carikan luas sektor keseluruhan tolak dengan luas yang kosong ni. Okey, maka dapatlah kat luar tu. Okey, jadi inilah jalan kecil. Okey, markahnya ada 5 Okey, jadi nanti awak boleh tengoklah satu persatu ni kat mana boleh dapatkan markahnya. Okey, biasa kalau awak menggunakan formula S sama dengan J theta. S sama dengan J theta, maka awak akan dapat markah lah. Okey. Lepas tu, ini K1 adalah bila dia mencarikan perimeter. Dia gabungkan semua sisi tu. Dapatlah K1. Dan last kali jawapannya. Okey, untuk yang bahagian kedua ni adalah dia nak carikan luas. Okey, dia carikan luas dan menggunakan formula 1/2 J kuasa 2 theta. Okey, sebab dalam gambar raja tu dia melibatkan dua sektor. Sektor yang kecil dengan sektor yang besar. Okey, bila awak tunjukkan mana satu sektornya sama ada sektor yang besar ataupun sektor yang kecil, maka dapatlah markah jalan kerja. Okey, yang kedua adalah nak carikan luas kain ni, awak perlu ambil sektor yang besar tolak dengan sektor yang kecil. Iaitu A1 tolak dengan A2. Bila nampak ada tolak ni, maka dapatlah jalan kerja K1. Dan last sekali adalah jawapannya. Okey, last sekali adalah jawapan. Okey, baik. Itulah dia. Okey, soalan untuk 6 Untuk soalan 6 ni. Okey, kesilapan yang pertama. Okey, minta tolong baca jawab soalannya betul-betul. Iaitu gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, soalannya dah minta mesti guna 3.142. Jadi jangan nak pergi guna pi dekat kalkulator. Sebab jawapan pi dekat kalkulator adalah jawapan nilai yang tidak terhingga. Jawapannya adalah 3.1415926 apa dah panjang tu. Dia gunakan jawapan yang panjang ni. Okey, bila kalau you menggunakan jawapan panjang tu untuk selesai soalan, maka akhirnya jawapan akhir tu akan jadi berbeza. Mungkin jawapan awak akan dapat 2.3568. Dia akan jadi berbeza ke belakang sebab nilai pi yang awak guna tu tak sama. Okey, jadi bila awak gunakan 3 point jawapan pi dalam kalkulator, jadi efek akan mana? Efek dengan jawapan akhir. Maka jawapan akhir awak akan jadi salah. Jawapan akhir awak akan jadi salah kalau you menggunakan pi dekat kalkulator Okey, jadi tolong ambil perhatian hati-hati jangan gunakan jawapan dalam pi. Kalau dia dah bagi kat soalan tu, dia minta pi tu masih guna 3.142. Okey, yang keduanya adalah berkaitan dengan sudut. Sudut dalam sukatan membulat tu, okey, biasa sudut theta ni adalah dalam unit radian. Okey, dalam radian jadi awak kena tukar kalau dia bagi sudut tajam, tukar jadi radian. Okey, ini mesti radian ingatlah ini mesti radian. Kalau tak, kalau you masukkan sudutnya, jawapan akan jadi lain. Okey, itu soalan nombor 6. Okey. Okey, sekejap lagi. Dah habis dah. Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni adalah, biasanya soalan 7A adalah dia berkait dengan soalan bawah tajuk taburan polinomial. Yang soalan P adalah taburan normal yang kena buat loceng tu, gambar raja loceng tu. Okey. Okey, soalan 7A. Soalan 7A dia nak cari sekurang-kurangnya 6 6 apa ni? 6 buah harum manis yang rosak. Buah harum manis yang rosak Bila dia nak 6,
totalnya 8. Semua sekali ada 8. Long sampelnya ada 8 ya. Sampel ada 8. Okey, tapi dia nak cari kepangkarian untuk mentambahkan 6 biji. Buah itu ada rosak. Sekurang-kurangnya 6. Bila dia melibatkan sekurang-kurang 6, maksudnya awak mesti kena ambil, kat sini ada 6 ya. Okey, mesti kena ambil X tu, mesti ambil 6 dan ke atas. Okey, 6, 7 dan 8. Okey, 6, 7 dan 8. Lepas tu masukkan ke dalam rumus. Okey, masukkan rumus, dapatkan jawapan. Okey, baik. Bila awak kat sini lah, awak kena mendapatkan markah yang pertama. Bila awak senaraikan nilai X tu. Okey, walaupun ini nampak macam tak penting, tapi inilah boleh dapat markah P awak. Okey, bila P adalah X lebih besar sekurang-kurangnya 6, maka awak tuliskan X sama P X sama 6 tambah P X sama 7 dan tambah P X sama 8. Jadi dapatlah P1, satu markah. Markah yang kedua adalah penggunaan rumus. Penggunaan rumus. Jadi ini dah rumusnya. NCR tara dengan P kuasa A tara dengan Q kuasa N tara A. Okey, penggunaan rumus akan dapat satu markah. Okey, kat sini dia ada 3 kepangkarian. Jadi bila awak gunakan mana-mana satu, dia nampak mana-mana satu rumus yang digunakan, maka dia akan dapat satu markah. Okey, dan last sekali adalah jawapan. Okey, seperti apa yang saya dah cakap tadi, jawapan untuk kebarangkarian mesti 4 angka per erti ya. Mesti 4 angka per erti. Kalau awak pundahkan jadi 0.895 tu, maka awak akan dapat salah jawapannya. Sebab ini cuma 3 angka per erti sahaja. Okey, jawapan kebarangkarian mesti 4 angka per erti. Okey, untuk soalan B1 pula. B adalah soalan taburan ya. Taburan apa tu? Normal. Jadi formula digunakan adalah apa tu? Z. Nak cari Z kan? Z sama dengan X tolak min bagi dengan CCM Y. Okey, bila awak tunjukkan formula ni, apakah tak, maka dapatlah satu markah. Okey, lepas tu soalannya adalah dia nak cari apa ya? Okey, nanti awak tengoklah dia punya soalannya. Okey, di mana dia nak gunakan rumus Z. Lepas tu carikan formula ya, carikan jawapan. Maka bila dia dapatkan nilai kepangkariannya, maka dapatlah N1. Okey. Lepas tu dia dah bagikan, dia nak carikan jumlah jumlah belajar. Okey, jumlah belajar yang mempunyai maka yang mendapat markah di antara 35 sampai 66. Okey, jadi gunakan dia punya kepangkarian darab dengan jumlah belajarnya. Darab dengan jumlah belajar, maka awak dapatlah bilangan belajar yang mendapat markah di antara range yang diberi 35 hingga 66 markah. Okey, jadi ambillah nombor bulat nombor bulat yang terdekat. Jadi sebab dia adalah integer. Okey, bilangan belajar. Jadi puntahkan kepada integer yang terdekat. Okey, dapatlah satu markah. Okey, jadi bahagian B pula. Okey, 5% daripada belajar adalah gagal. Kalau yang gagal, dia nak cari berapa markah yang gagal. Kalau 5% yang gagal, maksudnya kalau ni kerap tu mewakili 100%, 5% yang gagal ni adalah kat sini. 5%. Ni adalah paksi. Okey. Kalau siapa yang melebihi paksi ni, okey 5% ni maksudnya ini dia lulus. Ini kawasan yang lulus. Ini kawasan yang gagal. Okey, jadi dia nak cari berapakah nilai yang lulus. Okey, bila dia nak cari K yang lulus, jadi kita buatlah bersamanya. Okey, apabila kepangkarian di mana markah K adalah, bila dia markahnya adalah kurang daripada K, okey, markahnya, bila markahnya adalah kurang daripada K, iaitu dia adalah tidak lulus ya. Di mana beratusnya ada 5%. Jadi samakan dengan 0.05. Okey, lepas tu ini awak kena baca menggunakan sifir. Gunakan sifir tu, sifir. Okey, sifir skor Z tu carikan
0.05 dekat mana. Lepas tu ambillah nilai Z. Jadi inilah nilai Z awak. Awak akan dapat 1.645. Okey, kenapa dia bertanda negatif? Dia tanda negatif sebab Z awak ni, Z adalah K lah. Sebab K awak terletak di sebelah kiri ya. Jadi dia nilainya adalah negatif ya. Jadi tambahkan negatif. Ataupun kalau kita tengok simbol yang digunakan adalah kurang. Kalau kurang daripada simbolnya kena tambah negatif. Kalau lebih besar simbolnya letak positif. Lepas tu selesaikan, dapatlah jawapan. Okey, jadi inilah soalan untuk ni adalah skema untuk soalan 7. Okey, soalan nombor 7. Okey, ni dah apa yang saya dah cakap tadi lah. Okey, bila tidak senaraikan nilai X tu dapat 1 markah. Okey, lepas tu dia masukkan rumus, dapat 1 markah. Dan last sekali, markah yang terakhir tu dia tak dapat. Ini kesilapannya sebab dia tidak beri jawapan dalam 4 angka per reti. 1, 2, 3, 4. Dia kurang 1 ya. Okey, jadi kat sini dah dia dah rugi ya. Dia tak dapat pakai penuh. Okey. Okey, untuk soalan nombor 8. Fungsi trigo Okey, jadi untuk soalan A tu, ni soalan A tu. Ni kita abaikan dulu. Okey, nak buktikan. Okey, buktikan dia makannya memang 2 saja. Makan dia memang tak banyak. Okey, sikit je makannya. Tapi jalan kerja memang panjang. Okey, kita fokus kepada lakaran graf fungsi. Graf fungsi trigonometri. Okey, jadi soalannya, dia minta lukisan graf ya. Cos ya. Okey, jadi inilah grafnya. Kalau untuk graf tu, maka diberi adalah 3. Yang pertama, bentuk graf yang dilukis mesti betul. Kalau dia nak cos, mesti pastikan dia lukis yang graf cos. Yang kedua adalah maksimum dengan minimum. Nilai maksimum dengan nilai minimum mesti ditandakan dengan jelas. Okey, maka yang kedua. Maka yang ketiga, mestilah jumlah X yang betul. Okey, jumlah X yang betul maksudnya kalau dia nak 2 pi. Okey, jadi mesti lambat 2 pi ya. Kita paksi X ya. Jadi kat sini lah awak akan dapat 3 markah. Okey. Untuk yang kedua. Okey, yang kedua ni di mana awak kena bentukkan satu bersamaan garis lurus. Soalannya diminta lakarkan satu garis lurus ya. Buat satu garis lurus. Jadi awak kena buatlah garis lurus. Gunakan bersamaan ini. Awak buat bersama sentak, gabungkan, jadikan satu bersamaan garis lurus. Jadi dapat 1 markah. Okey, dapatlah 1 markah ya. Okey, yang kedua, lepas dapat markah, lukiskan pada gambaran yang sama. Okey, lukiskan guna berbaris, dapat 1 markah. Lepas akhir sekali, cari bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian adalah cari titik bersilangan antara 2 graf ni. Titik bersentuhan. Jadi ada 2 titik. Maka dapatlah markah 1 lagi. Jadi bahagian B tu adalah 3 markah. Okey, jadi semua sekali ada 6 ya. Okey. Soalan 8. Inilah soalan yang masalah lah biasa belajar buat ya. Okey, iaitu B1 biasa ini kenapa belajar buat silap. Yang pertamanya, graf dia betul. Dia silap ke mana? Yang kedua, yang silapnya adalah, yang pertamanya adalah dia tak ada titik minimum ya. Bila titik minimum dia ada di maksimum tapi titik minimum tidak ditandakan, maka kurang 1 markah kat sini. Yang ketiga adalah jumlah X-nya. X yang tidak ditunjukkan. Tak dapat markah. Okey. Soalan yang soalan yang kedua pula. Okey, yang ni pun tidak, dia punya graf dia cuma dapat markah untuk jumlah X dengan markah maksimum minimum. Okey, tapi dia tak dapat markah untuk yang graf. Graf tu salah. Kenapa salah? Sebab graf dia nampak dia bukan graf yang betul ya, yang cantik ya. Okey, dia mesti ke depan ya. Tapi dia graf dia tak ke depan. Ini tengok, dia dapat garis lurus kat sini. Bila dia dapat garis lurus ni, dah salah dah graf dia. Okey, yang ketiganya adalah
Okey, berhati-hati dengan titik permulaan Titik permulaan dia mesti terus ke bawah. Okey, terus ke bawah. Dia tak boleh naik atas baru dia ke bawah. Okey, bila dia naik atas, so maknanya nilai maksimumnya bukan lagi 3 Mungkin nilai maksimum akan jadi 3.1. Okey, jadi kat sini dah awak kena ambil perhatian Okey, soalan sambung lagi. Soalan 9. Okey, soalan 9 adalah soalan pengamiran Okey, soalan pengamiran biasanya nak cari titik max, titik M lepas tu cari luas dan cari isi padu. Okey. Jadi yang ini okey, yang ni awak ikut je jalan kerja ni. Inilah jalan kerja yang diberi. Okey, di mana tapatkan titik M tu tapatlah 2 markah. Dapat 2 markah. Cara kerja dengan dia berumus dengan jawapan. Okey, untuk pengamiran pengamiran tu bila dia carikan gunakan bersamaan segitiga ataupun dia buat kamir. Bila dia kamir je akan dapat 1 markah pengamiran akan dapat 1 markah. Bila dia kamir, tak tentu dia nak kena gantikan nilai jumlah X kan. Bila dia ganti je dapat lagi 1. Okey. Okey, yang satu lagi adalah dia selesaikan soalan. Bila dia ambil L1 tolak dengan L2, dia buat strategi, dia rancangkan macam mana nak dapatkan jawapan untuk kawasan Belorek. Okey, dia buat perancangan. Okey, dapat 1 markah dan akhir sekali adalah markah akhir. Okey. Untuk C pula. Untuk C-nya adalah cari isi padu. Isi padunya tak ada masalah biasanya. Okey, isi padu pun sama. Okey, bila dia buat pengamiran isi padunya dengan formula betul, okey, pi y kuasa 2. Okey, pi y kuasa 2 tx. Bila dia guna rumus yang betul, tambah P1. Okey, lepas tu dia kamirkan, dapatlah jalan. Kamirkan, dapat lagi 1. Dan akhirnya adalah jawapan, dapat lagi 1 markah. Okey, jadi itulah jawapan jalan kerja untuk soalan 9 Okey, mungkin saya akan anjap masa sikit lah dalam 10 minit lah. Okey, tengok kat sini. Okey, kita fokus kepada soalan 9 Soalan 9. Soalan 9C. Okey, soalan 9C ni dia gunakan rumus yang betul. Pi y kuasa 2 tx. Okey, jadi sinilah dia dapat 1 markah lah. Okey, dia masuk P1 Lepas tu dia selesaikan. Akhir sekali, ni dia tak dapat markah. Okey, kenapa dia tak dapat markah? Disebabkan dia tidak menuliskan semula nilai pi Okey, jadi pi itu mesti kena ditulis semula pada jawapan akhir. Okey, pi mesti betul Okey, lepas tu yang keduanya adalah, okey, kalau tengok kat sini, jawapannya betul. Jawapan betul, patutnya dia dapat 3 markah. Tapi akhirnya, dia dapat P0, K0, N0. Ini yang dia dapat. Okey, jawapan dia betul. Tapi malangnya dia dapat markah kosong. Kenapa boleh jadi macam ni? Okey, ini disebabkan dia punya rumus salah. Rumusnya tak betul. Dia tak gunakan pi. Untuk mencarikan isi padu, mesti ada pi. Disebabkan pi itu tidak dituliskan pada awalnya, maka kita akan tuliskan ke P0. Kita akan bagi kosong markah untuk jalan kerja yang awal. Okey, bila ni kosong, maka bila awalnya kosong, maka yang bawahnya semua kosong. Jadi ruginya kalau you punya formulanya salah. Okey, formula pastikan betul. Okey, kalau formula salah, jawapan betul, akhirnya pun dapat kosong markah juga. Okey. Okey, 2 lagi soalan. Okey, soalan statistik Okey, soalan statistik yang pertamanya dia nak cari sistem Y, yang kedua nak cari kuartil ketiga, yang last sekali adalah perubahan tata. Okey, perubahan tata Okey, soalan jawapan
bahagian markernya kat sini. Okey, untuk soalan A tu nak cari CCPY, bilang CCPY mesti ada pi, min. Min, bila dapat min dapat satu markah. Okey, masuk dalam rumus yang betul, rumus CCPY, maka dapatlah K1 dan akhir sekali jawapan CCPY betul, N1. Okey, untuk yang soalan B adalah mencari kuartil ketiga. Jadi inilah formula bagi kuartil yang ketiga. Okey, P1 akan diberi sekiranya mana-mana satu nilai dia dilihat. Bila lampaknya ada lombok 40.5 ataupun lampak lombok 27 ataupun lampak lombok 7 di mana-mana, maka ia layak untuk mendapatkan P1. Okey, untuk K1 ni adalah bila semua ni betul, jalan kerja yang betul. Okey, dapat K1 dan jawapannya N1. Okey, untuk soalan C ni kat sinilah jawapannya. K1 untuk jalan kerja, N1 untuk jawapan, dan ini pun satu, K1 untuk jalan kerja, N1 untuk jawapan. Okey, soalan 10 Soalan 10-nya, okey, inilah kita ceritakan untuk kuartil ketiga saja. Iaitu belajar tu mendapat jawapan yang betul. Okey, tapi akhirnya dia dapat satu markah saja. Dia dapatkan P1. P1 tapi N dapat kosong, K dapat kosong, N dapat kosong. Walaupun dia betul. Walaupun dia layak untuk mendapat ketiga-tiga markah. Tapi apa silapnya? Silapnya adalah dekat rumus. Rumusnya adalah dia tidak meletak tambah, dia lupa nak letak tambah. Bila dia formulanya salah, kita tak boleh nak tukar formula. Kalau formulanya tak lengkap, salah, maka jawapannya akan jadi salah semua. Okey, walaupun dia punya jawapan betul ya. Jadi berhati-hati bila awak masukkan rumus ya. Okey, last ya. Kita dah pergi ke soalan yang last kali. Okey, soalan last adalah soalan vektor. Okey, soalan vektornya adalah, okey, yang pertama dia nak selari ya. Bila awak tunjukkan selari, okey, tunjukkan ada letak lambda kat tengah ya. Tunjukkan dia adalah selari, maka dapat satu markah. Yang markah kedua, jawapan. Okey, untuk yang kedua. Yang keduanya adalah dia nak cari modulus. Modulus maksudnya dia nak cari magnitude. Magnitude adalah menggunakan teorem Pythagoras. Okey, menggunakan teorem Pythagoras. Bila nampak formula teorem Pythagoras, okey, maka dapatlah K1. N1 untuk jawapan. Okey, sebelahnya adalah jalan kerjanya. Okey, untuk soalan B pula. B adalah mencari vektor ya. Bila mencari yang vektor, okey, kalau awak tunjukkan dia punya tata tanda cara bagi segitiga ya. Contohnya AB sama dengan AQ tambah QB. Inilah tata tanda bagi vektor untuk segitiga. Bila awak tuliskan tata tanda ni, dapatlah K1. Jadi tata tanda tu adalah sangat penting. Yang satu lagi jawapannya maksud adalah untuk jawapan. Okey, untuk soalan seterusnya BA pun sama. Ini cuma jawapan terus lah. Okey, tata tanda disebabkan di ini pun ada tata tandanya, tapi disebabkan tata tanda dah diberi untuk soalan B1 ya. Jadi B2 dah tak ada markah lah untuk tata tanda. Okey, jadi dia terus kepada jawapan. Okey, soalan 3 C adalah buktikan, tunjukkan bahawa BR adalah sama dengan 1/2 BA. Maka 1/2 ni merupakan lambda ya, bermakna ini adalah selari. Okey, di mana BR dengan BA adalah selari. Okey, jadi nak tunjukkan dia selari. Okey, jadi yang pertamanya carikan BA. Okey, apa dengan BA? Okey, lepas tu gunakan rumusnya, selesaikan, lepas tu dapatlah jawapan N1. Okey. Jadi, mungkin seterangan adalah cepat sikit ya. Okey, tapi sebenarnya saya dah rekodkan video. Saya dah rekodkan dalam video ya.
nanti kalau awak rasa memang cepat sangat, nanti you boleh tengok balik video Okay. Okay, jadi itulah saya rasa itulah sudah habislah dia punya terangkan dia punya cara pemakahan untuk 11 sini ada 11 soalan Okay, ada 11 soalan. Okay, masa pun dah 3.40 Okay, jadi baik. Rasa itu saja untuk saya lah. Okay, jadi baik. Puan Zainal ada tak apa-apa nak tambah? Okey, tak ada. So, saya ucapkan terima kasih pada Mr. Loh yang berikan penerangan yang sangat jelas pada semua pelajar yang terlibat petang ni juga terima kasih. Walaupun saya tengok ada yang on off, mungkin masalah line internet yang tak berapa baik. Cuaca petang ni pun agak tak berapa baik. Tapi sekurang-kurangnya saya tengok effort untuk pelajar berada dalam TMJ petang ini sangat bagus dan saya ucap terima kasih banyak-banyak. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan oleh pelajar? Ada 5KA tiada. Okey, Arif tak ada. Okey, yang lain ada apa-apa soalan? Cikgu saya nak tanya. Okey. Macam tadi yang pengamiran tu, yang cari isi padi yang kata kena letak pai tu kan. Dekat macam permulaan, lepas tu yang seterusnya tak letak pai boleh ke? Mr. Loh respon. Boleh, tak ada masalah. Tapi jawapan akhir mesti ada pai. Mula dengan permulaan dengan jawapan mesti ada pai. Okey. Yang lain ada soalan? Terima kasih Zati. Yang lain ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Kalau tak ada apa, Mr. Loh ada apa-apa lagi? Rasa itu je. Okey, rasa itu saja.